Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah nuwasilu darsana min bab at-tafsir mawdu' at-thana'u lillah wa a'zamun ni'am an'amahallah. Surah Al-Kahfi min ayah wahid ila thamaniyah. Maknanya as-sana'u, pujian kepada Allah, dan a'zamun ni'am, nikmat Allah yang paling agung dikurniakan kepada kita. Jadi kita akan tengok pujian Allah yang macam mana dan nikmat apa yang Allah Taala kurniakan kepada kita lah. Okey. Mi'yar at-ta'allum, objektif pembelajaran kita. Awalan, zikru ma'anil kalimat al-mukhtarah. Wa thaniyan, syarhul ayat ijmalan. Wa akhiran, bayan ma yu'khazu minal ayat. Baik, hadza qit'ah min suratil kahfi al-ayah wahid ila thamaniyah. Arju an nakunna ibhasna an ma'naha awalan qabla nuwasil darsana. Jadi ini adalah petikan ayat Al-Quran daripada surah Al-Kahfi ayat 1 sehingga 8. Saya berharap yang kamu semua cari dahulu apa makna ayatnya dalam bahasa Melayu lah. Boleh rujuk Quran terjemah ataupun Quran tafsir ataupun lamawet-lamawet yang berkaitan supaya lebih faham intipati apa yang kita cuba nak sampaikan hari ini. Sebab dipetikan kan, macam bahasa Melayu, kena fahamkan dahulu teks yang diberikan baru kita bincang apa kontennya. Jadi sama juga dengan ayat Al-Quran. Kita kena faham apakah yang ada dalam ayat tu untuk kita bincangkan tersurat dan tersirat. Pun begitu, saya paparkan makna-makna ayat yang berkaitan, jadi boleh pause jika perlu. Okay, awak datang semula selepas memahamkan isi ayat tersebut. Jadi saya berharap awak dah baca dan faham makna ayat tu terlebih dahulu. Kalau sudah faham, kita sambung dengan bahagian yang seterusnya. Wahia ma'anil kalimat al-mukhtarah. Seperti mana yang ada pada skrin, yang mana saya highlightkan warna kuning itu ada ma'anil kalimatnya. Jadi kita boleh nampak situ ada 6. Pertamanya, awalan iwaja, bermakna mailan anil haq, cenderung, sengit, condong, anil haq, daripada, maksudnya dia menjauh, condong daripada kebenaran, sengit daripada kebenaran, maksudnya tak berapa benar, sengit sikit. Qayyiman, mustaqiman, mu'tadilan. Mustaqim, biasa kita dengar mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi mustaqim ni lurus, Al-Quran itu lurus, tepat lah. Mu'tadilan, lurus, tembak lurus, terus, tepat. Ba'san, azaban, azab. Kaburat, kata asalnya kabir kan, azuman, azim, besar, agung, sangat-sangat besar. Bakhi'un, muhlikun, hancur, musnah. Lina belua, li itu untuk, nun, nahnu, ikhtabara, ujian, untuk kami uji. Jadi dunia ni untuk ujian. Al-an syarhul ayat wahid ila thalatha. Okey, buku teks awak pecahkan kepada 3 kelompok, 3 potongan ayat. Daripada 1 tadi kepada 3. Jadi kita tengok apakah konten yang ada antara ayat 1 sehingga 3 lah. Tabda'u bihamdillahi nafsahu ala inzalihi al-Quran. Jadi Allah Ta'ala mulakan surah ni dengan memuji Allah Ta'ala itu dirinya sendiri. Ala inzalihi al-Quran, di atas penurunan Al-Quran. Apakah Al-Quran itu? Apakah peranannya? Wahuwa mustaqimun fi ta'alimihi alama yu'allimu, ilmun, alim, ilmu, tahu, pengetahuan. Liyunzira al-kafirin, tujuannya untuk apa? Inzar, peringatan kepada orang kafir. Peringatan tentang apa? Peringatan, bila sebut peringatan ni macam sesuatu yang kurang enak lah. Bi'adzabin syadidin, dengan azab yang sangat dahsyat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peranan Al-Quran yang pertamanya. Yang kedua, wa yubashshiral mu'minina, dan sebagai berita gembira kepada orang mukmin. Apakah berita gembiranya? Bithawabin jazilin fil jannah, dengan pahala yang berterusan, yang sangat banyak, iaitu syurga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi itu 2 peranan Al-Quran yang nak disampaikan dalam petikan ini. Jadi kat situ kita nak ringkasnya. Al-Quran itu, okay, tengok lukisan yang saya buat tu adalah mustaqim, awalan inzarul kafirina bi'adzabin syadidin, wa thaniyan tabshir al-mu'minin bithawabil jannah. Syarhul ayat 4 ila 6. Syarah ayat 4 hingga 6 pula. Wa yukhawifu hadzal Quran, yukhawifu, khafa, yakhufu, khafa takut, yukhawifu menakutkan. Dan Al-Quran ini menakut-nakutkan siapa? Al-qailina, qala yaqulu,
berkata. Qail, orang yang berkata. Kat sini qailina, jamak. Al-Quran menakut-nakutkan orang yang kata, maksudnya ramai, bi annallah lahu walad. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ini ada anak. Siapa yang kata tu agaknya orang yang berkata tu siapa orang tu? So kat sini kita boleh faham orang kafir lah. Wa huwa al-munazzah an zalika. Bahawasanya Allah Ta'ala itu munazzah, suci, an zalika, daripada perkara tersebut. Falaisa qauluhum illa iftiraq. Jadi kata-kata mereka itu adalah mereka cipta lah. Tak ada apa, buat-buat lah, tak ada fakta lah. Jadi Allah Ta'ala suci daripada dakwaan tersebut. Jadi maksud dakwaan mereka tu tak betul, tak benar. Fala tahzan. Maka janganlah engkau sedih. Siapa engkau di sini? Ayyuhan Nabi ala kufrihim. Wahai Nabi Muhammad SAW, di atas kekafiran mereka. Maka Allah Ta'ala pesan kepada Nabi, kalau orang kafir macam tu juga degil, maka janganlah sedih sangat. Jadi ringkasnya begitu. Inzarul Quran al-qailina bi anna Allah lahu walad, Allah munazzah an zalika, au qauluhum iftira. Itu antara ringkasnya. Baik. Syarhul ayat 7 ila 8. Bahagian yang terakhir untuk huraian ayat 7 dan 8. Fa innad dunya wa ma 'alaiha mujarradun ikhtibar. Sesungguhnya dunia ini dan apa-apa yang ada di atasnya, maksudnya segala isi dunia inilah mujarradun, semata-mata ikhtibar, ujian. Kepada siapa? Li ahliha, kepada ahli-ahlinya, iaitu ahli dunia, manusia ni lah. Liyuzhira minhum al-aslahu amala, untuk nak zahirkan, nak nampakkan siapakah yang di kalangan ahlinya itu tadi yang paling soleh amalannya, yang paling soleh perbuatannya, yang paling baik amalannya. Begitu. Jadi dunia ni sebagai ujian, nak tengok siapa yang paling baik amalan. Fad dunya masiraha kharabun. Sesungguhnya dunia ini masiraha, destiny. Destiny tu apa? Destiny tu apa? Pengakhiran. Takdir. Macam itulah, ditakdirkan. Fad dunya masiraha kharabun. Maka dunia ini akhirnya nanti pengakhirannya adalah kharabun wa halakun, musnah dan musnah. Maksudnya hancur musnah lah. Hancur musnah, lebur. Ba'da an kanat khadra, walaupun selepas ia khadra, hijau. Hijau sini subur lah. Maksudnya dunia ini akhirnya nanti akan hancur, musnah, lebur, walaupun ia pada awalnya subur, menghijau. Jadi ringkasnya kita boleh nampak kat situ, kalau dalam bentuk poin lah. Ad-dunya ikhtibarun yuzhira man ahsanu amala. Wa thaniyan ad-dunya masiraha kharabun wa halakun. Baik, akhiran, yang terakhir, ma yu'khazu minal ayat. Apakah yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita bincangkan, ayat 1 sehingga 8 tadi? Apakah pengajarannya? What is the moral of the story? Pengajaran ayat itulah. Jadi sebaiknya awak letak kepala jawapan bila menjawab soalan lah. Antaranya, ya dulu al-ayat ala, apa dia? Titik. Pertamanya, as-sana'u lillah, pujian terhadap Allah Ta'ala. Wajibun adalah wajib, ala kulli mukallaf, ke atas setiap orang yang mukallaf, orang yang bertanggungjawab, dipertanggungjawabkan. Thaniyan, ya dulu al-ayat ala muhimmah al-Quran, kepentingan Al-Quran ini. Mungkin kepentingannya banyak, tapi pada ayat 1.8 apa dia? Muhimmatul Al-Quran wahiyya at-tabashir, berita gembira kepada orang mukmin. Dan satu lagi, al-inzaru lil kuffar atau lil kafirin, peringatan kepada orang kafir. Yang ketiga, uluwin makanatil Quran, tingginya kedudukan Al-Quran ini. Wa min a'zamin ni'am, dan itu adalah antara nikmat yang paling agung Allah alal ibad, kepada hambanya. Jadi Quran ini kedudukannya sangat tinggi, dan itu adalah salah satu daripada nikmat-nikmat Allah yang sangat besar kepada hamba-hambanya. Okey, jadi bayangkanlah kalau kita tak ada Al-Quran, buku panduan untuk hidup ni kat dunia ni, cara yang terbaik macam mana? Maka kalau tak ada, kucah kacil lah hidup kita. Baik, yang terakhir, nafyu nisbah al-walad ilallah, menunjukkan tentang penafian bahawasanya Allah Ta'ala ini ada anak. Kata-kata orang yang kata Allah Ta'ala ni ada anak tu tak tepat, tak benar. Fakta mereka itu tidak betul. Jadi itu antara isi kandungan yang kita bincangkan pada hari ini. Saya berharap awak dapat fahamkan betul-betul, study betul-betul lah. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Jumpa lagi pada kelas kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam.